Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membahaskan satu topik yang tidak pernah terasing dalam masyarakat Melayu, iaitu sihir. Perbuatan sihir ini tidak pernah terasing dalam masyarakat Melayu dan perbuatan ini adalah perbuatan yang paling terlaknat dalam agama Islam. Terdapat pelbagai jenis kes mengenai sihir seperti berumah menggunakan santau untuk mencabul wanita, menutup periuk nasi seseorang, menjual minyak dagu, pelaris di talian dan sebagainya. Dalam video ini, saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai sihir. Sudah tentu anda bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan sihir? Sihir sendiri bermaksud perbuatannya memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Sihir merupakan dosa kedua terbesar selepas syirik, dan kedua-dua perbuatan ini amat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa pun yang mengamalkan perbuatan ini, dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah. Perbuatan sihir ini berpunca apabila seseorang mula merasa dengki ataupun tidak berpuas hati kepada orang lain. Pergaduhan juga boleh menjadi antara salah satu sebab perbuatan sihir ini diamalkan. Sihir mempunyai pelbagai jenis dan setiap daripadanya dilakukan mengikut keadaan ataupun situasi. Misalnya, sihir mengganggu perkahwinan atau sihir pemisah berlaku apabila seseorang merasa iri dan dengki terhadap pasangan yang disasarkannya. Terdapat juga sihir yang disasarkan di kedai ataupun di premis pelanggan yang dinamakan sebagai sihir pelaris. Sihir pelaris diamalkan oleh pemilik kedai yang bertujuan untuk melariskan perniagaannya dan menjatuhkan perniagaan orang lain. Masih terdapat lagi sihir-sihir yang berleluasa di luar sana seperti sihir penunduk, santau dan lain-lain lagi. Kita mestilah berpuaspada dengan sihir-sihir ini kerana ia bakal meninggalkan kesan teruk yang berpanjangan. Sudah tentu perbuatan sihir yang menggunakan bantuan jin meninggalkan kesan yang buruk kepada pengamal maupun yang disihir. Orang yang tidak kuat amalan ibadahnya seperti tidak solat 5 waktu dan orang yang mengalami gangguan saka mudah terkena sihir. Kesan-kesan sihir boleh hadir dalam jangka masa yang pendek atau panjang. Namun begitu, kesan tidak akan hadir tanpa tandanya. Tanda-tanda seseorang terkena sihir boleh hadir dalam dua bentuk, iaitu pada waktu sedar ataupun waktu tidur. Antara tanda-tanda sihir pada waktu tidur adalah bermimpi binatang berbisa, banjir, berhubungan intim dengan mahramnya, benda-benda yang menakutkan dan berjalan sewaktu tidur. Selain itu, tanda pada waktu umum adalah sering berasa sakit di badan, suka akan kegelapan, sering bergaduh dengan ahli keluarga terapat, malas beribadah, memiliki panca indera yang keenam ataupun dibuka mata hijabnya yang menyebabkan mangsa sihir boleh melihat alam gaib dan terasa dicekik tanpa sebab menjelang petang, melihat orang tertentu di tempat tertentu ataupun keadaan tertentu. Kesan-kesan sihir ini amalah pedih dan berbahaya hingga boleh menyebabkan kematian. Ada yang lumpuh seluruh badan, kehilangan daya penglihatan maupun muntah darah. Hal ini menunjukkan betapa bahayanya perbuatan sihir ini sehingga ia boleh mengancam nyawa seseorang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan hamba-Nya yang melakukan perbuatan sihir. Jelaslah bahawa perbuatan sihir ini adalah berbahaya dan boleh terkena pada mana-mana individu yang tidak berjaga-jaga. Bahkan Nabi tercinta kita iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh orang yang dengki pada baginda. Nabi kan kena sihir. Nabi kena racun, Nabi kena sihir. Itu pengorbanan Nabi juga tu. Nabi kena racun, Nabi kena sihir.
rambut Nabi diambil daripada sikat Nabi. Nabi sikat rambut. Nabi satu orang yang smart dan handsome. Saya tak bawa sikat pun jalan, Nabi bawa. So bila Nabi sikat rambut Nabi ada yang melekat dekat sikat tu. Ada orang ambil daripada situ, sihirkan Nabi bubuh dalam perigi. Dia ikatkan rambut Nabi macam mana, dekat patung ke mana ke, dia cucuk lah apa, dia bubuh dekat dalam perigi, dekat bawah ni dia tindih dengan Nabi jatuh sakit. Kita sebagai masyarakat yang prihatin perlu mengambil langkah berjaga-jaga, kerana pada zaman sekarang gambar pun boleh dijadikan bahan untuk sihir orang. Jika anda ingin melindungi diri daripada sihir, anda boleh melakukan perkara-perkara ini. Lakukan amal ibadah sepanjang masa dengan salat 5 waktu tepat pada masanya dan membaca Al-Quran. Amalkan membaca ayat kursi, 3 kul dan lafaz tasbih iaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa yang Nabi baca? Nabi baca surah Mu'awidhatain. Surah Mu'awidhatain. Apa surah tu? Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Nabi jadikan zikir. Jadi siapa yang ada yang tu kena zikir yang surah Mu'awidhatain. Nak abang kata Nabi zikir surah Mu'awidhatain, Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah, Sayyidina Ibn Mas'ud kata, aku tak tahu kata Mu'awidhatain ni ayat Quran. Aku ingatkan zikir Nabi duk baca hari-hari. Sebab apa? Hari-hari dengar Nabi baca, hatta sambil duk dukung cucu Nabi pun Nabi baca. Jadi aku ingatkan tu zikir. Baca tu ayat Quran. Jadi siapa yang ni, zikirlah surah Mu'awidhatain. Zikir makna baca selalu. Wallahu a'lam.